Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 5 Mac 2024. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC komited bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam usaha menambah baik peraturan bagi mewujudkan ekosistem perniagaan yang lebih kondusif di Sabah. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata ia bagi melonjakkan produktiviti, pertumbuhan ekonomi dan pelaburan berimpak tinggi di negeri ini. Tan Sri Zuki berkata pelaburan domestik mahupun dari luar negara memberi kesan yang signifikan kepada pendapatan negeri serta meningkatkan taraf sosioekonomi setempat dan mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berucap merasmikan persidangan Mai Muda et Pemuda Cara Sabah Maju Jaya SMJ peringkat negeri 2024 dengan tema Sabah Produktif Sabah Maju Jaya di Kota Kinabalu. Tan Sri Zuki berkata, persidangan ini merupakan manifestasi kerajaan memastikan perkhidmatan awam yang berintegriti, cekap dan telus kepada komuniti perniagaan dan seluruh masyarakat. Terdahulu dalam ucapannya, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Sri Panglima Safar Untung berkata, Pemuda Cara SMJ merupakan manifestasi kerjasama antara sektor perkhidmatan awam dan swasta dalam meningkatkan keberkesanan tabir urus. Ia juga sebagai platform menambah baik kualiti peraturan serta cadangan inisiatif daripada pemain industri berkaitan, perniagaan dan isu-isu lain yang berkaitan. Ahli Jabatan Kuasa Masjid dan Surau-Surau di Sabah perlu mengenal pasti segala kemudahan yang diperlukan bagi mengimarah masjid dan surau menjelang Ramadan akan datang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram juga mahu semua ahli jawatan kuasa masjid dan surau bertanggungjawab memastikan keperluan masjid dan surau berada dalam keadaan yang baik untuk kegunaan umat Islam. Datuk Ruslan ditemui pemberita pada Majlis Pecah Tanah Tapak Surau Kampung Berumbai di Beaufort. Kita menyarankan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid dan surau untuk bersiap sedia untuk mengenal pasti keperluan dan juga mengamaskini mungkin dalam segi pembesar suara dan sebagainya untuk kita bersama-sama mengimarahkan masjid dan surau di bulan Ramadan. Kerja-kerja pembinaan surau Kampung Berumbai ini akan bermula April dan dijangka siap dalam masa terdekat. Jabatan Kesihatan Negeri akan memperluas perkhidmatan klinik mesra remaja dan kelab remaja klinik kesihatan ke seluruh negeri. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Maria Sulaiman berkata, ketika ini perkhidmatan tersebut hanya disediakan di Klinik Kesihatan Tawau dan Klinik Kesihatan Western Beaufort. Dr. Maria ditemui media selepas merasmikan bilik perkhidmatan kesihatan mesra remaja dan kelab remaja klinik kesihatan Tawau. Kami juga sedang dalam perancangan ataupun sedang implementasi di beberapa klinik kesihatan yang lain, iaitu klinik kesihatan Pinampang, klinik kesihatan Putatan, klinik kesihatan Luyang, yang mana kita harap dia akan berjaya dan akan diaudit pada tahun ini dan kami harap dia akan diiktiraf selepas audit nanti. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Daerah Tawau Dr. Syamir Han Sulaiman berharap lebih ramai remaja di daerah itu memanfaatkan perkhidmatan kesihatan mesra remaja dan menyertai kelab remaja klinik kesihatan Tawau. Kita juga memberikan sokongan dari segi kaunseling, bantuan dan kita nak satu environment yang sangat selamat supaya remaja ni rasa mereka boleh hadir di sini dan boleh meluahkan apa-apa masalah mereka ada, sebab kita bukan hanya lihat daripada aspek kesihatan secara fizikal, kita lihat secara menyeluruh. Kelab Remaja Klinik Kesihatan Tawau mempunyai lebih 100 ahli setakat ini dan mensasarkan untuk menambah keahlian sebanyak 300 orang pada tahun ini. Nilai-nilai murni dan norma berkasih sayang dalam keluarga perlu dipupuk oleh ibu bapa sepanjang proses pembesaran anak-anak. Pengerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah, Datuk Dr. Tarsiah TZ Taman berkata, ikatan kasih sayang, kemesraan dan perhatian serta kawalan daripada ibu bapa dapat mengelak anak-anak melakukan perkara yang melanggar nilai dan norma masyarakat. Datuk Dr. Tarsiah berkata berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 2022, Sabah merekodkan 139 kes jenayah dalam kalangan kanak-kanak. Beliau menyatakan demikian pada penutupan program kesedaran mengenai isu-isu sosial dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak di Keningau. Teks ucapannya dibacakan oleh timbalan pengerusinya Bayah Awang Mahmun. Sementara itu, peserta yang ditemui menyambut baik penganjuran program kesedaran ini.
Info-info yang memberangsangkan, terutama sekali untuk keluarga, untuk anak-anak dan untuk belia masyarakat khususnya. Harapan kami agar seminar seperti ini akan diperluaskan lagi. Program hari ini sangat memberi impak yang positif, ilmu kepada kami wanita dalam segi menguruskan mental, kerana mental yang sihat akan membawa kepada keluarga yang bahagia. Seandainya ada satu program yang akan diadakan selepas ini, walaupun di mana sahaja program yang dianjurkan ini, haruslah bersama-sama dengan isteri dan juga suami kena datang supaya dapat info yang lebih jelas. Jangan hanya menunding kepada seorang sahaja yang untuk hadir ke program tersebut. Seramai 156 murid sekitar Keningau, Sok dan Tenom terpilih menerima bantuan awal persekolahan berjumlah RM300 seorang. Bantuan diberikan Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS bagi meringankan beban ibu bapa membeli barangan keperluan persekolahan. Ketua Pejabat Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS Cawangan Keningau, Muhammad Aldanish Muhammad Hatta, bantuan yang diberikan sempena program Back to School ini merupakan kesinambungan program yang dianjurkan sejak 2010 namun terhenti akibat pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Berharap agar kutipan zakat negeri Sabah ini akan terus meningkat. Dan terakhir sekali bagi kami, terima kasih kepada pembayar zakat negeri Sabah lah kerana mereka kita dapat menghasilkan ataupun membuat program-program seperti ini. Ibu bapa yang ditemui melahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas bantuan ini. Bagi saya, terus terang saya cakap dia memang bagus untuk boleh meringankan beban yang kurang kemampuan. Ya, jadi saya bagi pihak para ibu bapa mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang membagi peluang macam ni lah. Berasa amat gembira sebab dapat mendapat bantuan daripada pusat zakat dan mewakili semua ibu bapa. Saya rasa semua ibu bapa di sini pun happy, gembira dan berterima kasih. Gembira sangat, terasa macam first time betul pernah dapat beli baju baru, beli seluar baru, beg. Saya pernah beli banyak-banyak begini, beli pun selipar, baju satu saja, dua, begitu saja. Makasih, Pusat Zakat. Permohonan bagi pembinaan tembok baharu dan pintu gerbang tanah perkuburan orang-orang Islam Jalan Utara Tawau diharap dapat diluluskan segera. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan, Rina Jainal berkata, ini bagi memastikan tidak berlaku kejadian tidak diingini memandangkan tembok sedia ada di tanah perkuburan tersebut telah runtuh dan dikuatiri menyebabkan kecederaan kepada orang awam. Tanah perkuburan tersebut merupakan antara tanah perkuburan terawal dibuka di Tawau. Ketika ini juga kita memohon pemprosesan permohonan untuk pintu gerbang dan juga tembok di sekitar tanah perkuburan ini yang memang sudah banyak yang rosak dan ada juga yang sudah runtuh, dan ini juga memerlukan perhatian daripada pihak berkenaan untuk menyalurkan peruntukan sesegera mungkin. Rina ditemui pemberita selepas program gotong royong perdana Kukusan di Tawau. Sementara itu, Presiden Persatuan Muafakat Anak Bangsa PMAB Sabah, Ismail Sabran berkata, aktiviti gotong royong ini perlu dianjurkan lebih kerap. Ini kali kedua Persatuan PMAB Sabah bersama dengan NGO lain untuk gotong royong. Sambil-sambil juga kita bersilaturahim dan juga setiap tahun dibuat, jadi membawa semua masyarakat dan juga orang-orang muda untuk ke sini saling bantu-membantu untuk gotong royong setiap tahun sebelum bulan Ramadan. Gotong royong membersihkan kawasan perkuburan ini disertai lebih 500 orang terdiri daripada komuniti setempat. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.